Tahukah anda bahawa di dunia ini terdapat beberapa ajaran agama yang pada awal perkembangannya bukanlah merupakan satu ajaran agama, bahkan ia muncul sebagai satu ajaran falsafah yang mengajarkan manusia tentang etika dan moraliti kehidupan manusia. Ajaran-ajaran falsafah tersebut mula bertapak di negara-negara sebelah Timur Asia. Ajaran tersebut adalah Konfusianisme, Shintoisme dan Taoisme. Ketiga-tiga ajaran tersebut yang mulanya bermula sebagai satu ajaran falsafah akhirnya mengalami perkembangan apabila masyarakat setempat mula mengasimilasikannya dengan adat dan tradisi mereka. Akhirnya, perkara ini membawa kepada terbentuknya satu agama yang dianuti sehingga ke hari ini. Jadi rakaman pada hari ini akan fokus kepada aspek hubungan antara manusia dan manusia menurut tiga aliran tersebut, di mana kami akan melihat kepada fokus kepada aspek mengenai hubungan sesama manusia dan fitrah asal kejadian manusia menurut tiga aliran tersebut. Seterusnya sedikit analisis berdasarkan perbandingan menurut agama Islam akan dilakukan terhadap tiga aliran tersebut. Aspek hubungan Shinto. Hubungan manusia iaitu kami ada dalam setiap kewujudan adalah titik utama dalam Shinto. Kepercayaan panteistik iaitu percaya bahawa semua elemen adalah Tuhan. Sebagai suatu asas dalam kehidupan, Shinto menekankan Makoto no Kokoro, hati kebenaran, atau Magokoro, hati yang tulus, di mana perkara ini difahami sebagai keikhlasan, kesucian hati dan kejujuran. Perkara ini dianggap selaras dengan sifat kejujuran yang ada dalam diri kami yang perlu ada dalam diri seseorang manusia. Secara umumnya, sifat ini wujud dalam diri seseorang yang patuh dan percaya kepada kekuasaan Tuhan dengan mengaplikasikan perbuatan ini dalam setiap perkara yang dilakukan. Oleh itu, hubungan setiap manusia perlu dihormati kerana wujud kami dalam diri seseorang. Mengikut ajaran Shinto, apa saja yang menggembirakan komuniti adalah baik dan begitulah sebaliknya. Hal ini dengan melihat keutamaan masyarakat berbanding fokus kepada seseorang individu. Aspek hubungan Konfusianisme mempunyai The Golden Rule yang menganjurkan moral, di mana ajaran Confucius menyatakan, apa yang kamu sendiri tidak inginkan, jangan kamu lakukan kepada orang lain. Maksudnya, jangan menyakiti orang lain kalau tidak ingin disakiti, atau jangan lakukan cara yang tidak menyenangkan kalau kepada orang lain kalau hal itu juga tidak menyenangkan bagi diri kita. Hal ini bermaksud hubungan manusia dalam Konfusianisme perlunya saling menjaga perasaan antara satu sama lain. Hubungan pemerintah dan rakyat di mana berasaskan prinsip Ren, Li dan Zong, taat setia. Hubungan bapa dan anak yang berasaskan prinsip Qi dan Xiao iaitu kasih sayang antara kedua belah pihak. Hubungan abang dengan adik berasaskan sifat Liang iaitu sifat membantu antara satu sama lain. Hal ini di mana adik perlukan sifat Ti iaitu menghormati orang yang lebih tua. Hubungan suami dan isteri ialah berasaskan sifat Yi iaitu bertanggungjawab antara satu sama lain, saling menghormati dan menjaga kehormatan. Hubungan antara kawan yang berasaskan kepada sifat Zin dan Sheng iaitu ikhlas dan jujur antara kedua pihak. Oleh itu, sebuah masyarakat dan negara amatlah penting dalam konteks membina hubungan baik sesama manusia tanpa menghilangkan dan kedudukan manusia, malah mewujudkan hubungan kasih sayang yang berpanjangan sesama manusia yang berasaskan kejujuran dan amanah. Maksudnya, mendidik manusia supaya saling menghormati antara satu sama lain dan bertanggungjawab. Aspek hubungan Taoism. Salah satu konsep yang paling penting Taoism ialah Wu Wei yang boleh diterjemahkan sebagai tidak berbuat atau tidak bertindak. Dengan cara pergi mengikuti aliran di mana tanpa mencuma seseorang dapat bertindak balas dengan sempurna kepada situasi apapun yang timbul. Wu Wei sebagai sikap menunggu perubahan alami dari hal-hal yang ada. Konsep semula jadi atau sebagai sifat yang tidak berkiat aktif, mengamalkan interaksi yang semula jadi, iaitu tidak mempunyai kehendak diri sendiri, malah menggalakkan segala perkara yang berlaku dalam keadaan yang natural serta membenarkan sesuatu perkara berkembang secara spontan.
Dalam arti kata lain, menghormati sesuatu atau seseorang individu adalah dengan meninggalkan dan membiarkannya seperti yang asal. Sifat sebelah jadi sesuatu atau seseorang di mana membiarkan mereka menjadi dirinya. Melihat dari sudut aspek fitrah kejadian manusia, Shinto menyatakan bahawa manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci dan bebas daripada sebarang dosa. Melihat kepada konsep hubungan sesama manusia, menurut agama Shinto melihat manusia dari sudut afirmatif yang mempunyai pandangan yang optimistik dan menerima manusia seadanya tanpa mengira dosa lampau. Konsep kejahatan pula merangkumi salah laku moral manusia, malapetaka alam, penyakit dan juga kecacatan fizikal. Bagi Shinto, manusia itu pada asasnya suci dan kejahatan boleh dihapuskan melalui pembersihan ritual. Seperti yang digambarkan oleh tingkah laku Izanagi, yakni generasi kami yang membersihkan dirinya selepas keluar dari alam yang kotor. Shinto mengutamakan kesucian dan kebersihan. Ia menjadi elemen penting dalam kehidupan orang Jepun. Menurut mitos, negara Jepun telah diwujudkan oleh kami dan diperintah oleh pewaris Amaterasu. Selain terdapat kesinambungan antara manusia dengan kami, bagi Shinto juga manusia itu dianggap baik serta bersih daripada segala kesalahan yang dikaitkan dengan dosa-dosa lalu. Manakala menurut ajaran Konfusianisme pula, Konfusianisme berusaha untuk memahami manusia melalui perhubungan manusia dengan segala sesuatu di alam semesta, dan perkara utama yang dilihat oleh Konfusianisme dari aspek kemanusiaan adalah mencapai titik kesempurnaan manusia dalam perhubungannya dengan alam semesta. Oleh itu, Konfusianisme menuntut pengikutnya untuk mencapai tahap manusia ideal seperti yang digambarkan oleh Konfusius sebagai manusia agung. Manusia agung tersebut turut dinamakan sebagai Chunzu, iaitu mereka yang melaksanakan Li, iaitu adat istiadat atau etika, dan Ti, yakni kebajikan yang meliputi integriti peribadi, keadilan, kesetiaan, toleransi dan peri kemanusiaan. Menurut manusia agung ini mampu dicapai oleh setiap manusia selagi mana mereka mengamalkan beberapa perkara yang digariskan tersebut. Konfusianisme seringkali dianggap sebagai humanism practice kerana struktur pemikirannya tentang kehidupan manusia sangat terbuka, di mana Konfusianisme mempercayai bahawa hidup dengan nilai peri kemanusiaan adalah kunci kepada mencapai tahap manusia ideal. Rentetan dengan itu, dalam mencapai kesatuan yang digariskan oleh Konfusianisme, Konfusius melihat bahawa proses mencapai tahapan itu boleh terjadi di alam pemikiran manusia. Dalam mencapai tahapan tersebut, beberapa aspek telah digariskan seperti alam berfikir, kesedaran terhadap diri sendiri, mengetahui diri sendiri, refleksi diri sendiri dan perkembangan diri. Dalam melalui rangkaian yang disebutkan itu, manusia akan merasakan eksistensi sesuatu entiti yang disebut sebagai dirinya sendiri. Apabila manusia sudah dapat merasakan eksistensi diri mereka, maka mereka akan berjaya mencapai tahap refleksi diri yang akan memandu mereka untuk sampai ke tahap manusia ideal. Di pandangan Taoism, manusia tidak diangkat secara eksklusif untuk memenuhi mana-mana kuasa kerana manusia pada hemah mereka bukanlah sebagai pusat atau ukuran kepada sesuatu perkara. Pusat utama ajaran Tao adalah merujuk kepada alam semata-mata. Oleh kerana itu, manusia diletakkan sejajar dengan perkara-perkara lain yang berada di alam ini. Tiada perbezaan antara manusia dan alam, sepertinya tidak ada pemisahan antara jiwa dan raga. Perihal ini dinyatakan oleh Lao Tzu sendiri di dalam Te Toi Tao Te Ching, iaitu langit adalah besar, bumi adalah besar, Tao adalah besar, manusia adalah besar. Di semesta alam terdapat 4 besar. Di antaranya manusia yang mengambil satu bahagian. Manusia di sini pada dasarnya tiada perbezaan dengan makhluk lain, dan yang membezakan mereka adalah tindakan yang dilakukan mengikut kadar kudrat masing-masing. Dinyatakan menurut Lao Tzu, untuk menjadi manusia yang bijaksana adalah perlu untuk mengikuti yakni kebajikan yang diajarkan dan juga mengamalkan Wu-Wei agar manusia itu tidak melanggar etika kemanusiaan yang telah digariskan oleh Tao, iaitu manusia harus hidup dalam kesederhanaan dan tidak memaksa kepada apa-apa. Hakikatnya, menurut Lao Tzu, seandainya manusia melanggar Wu-Wei, mereka akan menghadapi kesukaran hidup kerana mereka akan menjadi seorang yang tamak dan tidak lagi berpegang kepada kesederhanaan.
Setelah melihat kepada analisis yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahawa ketiga-tiga aliran tersebut membawa satu haluan yang sama, iaitu manusia dilahirkan dalam keadaan yang suci dan bebas daripada sebarang dosa. Begitulah yang dikatakan oleh Konfusianisme, di mana manusia dilahirkan dalam keadaan yang sama namun perlu berusaha untuk menjadi manusia yang ideal. Tambahan lagi, tidak dinafikan oleh Taoism apabila Taoism berpendapat bahawa kelahiran manusia tidak dipengaruhi oleh apa-apa dan perlu untuk mengikuti prinsip T dan UV untuk menjadi manusia bijaksana. Adapun begitu, Shinto juga berpendapat bahawa manusia itu suci dan dilahirkan dalam keadaan suci. Bahkan Islam juga tidak menafikan bahawa manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci, namun keimanan dan ketakwaan yang akan membezakan manusia tersebut. Melalui aspek ini dapat dikaitkan antara ketiga-tiga agama ini bahawa asal kewujudan manusia adalah suci dan bebas daripada dosa. Perjalanan yang ditempuh oleh seseorang memainkan peranan yang penting dalam menentukan hala tuju dan pencapaian matlamat masing-masing. Agama Islam menggariskan bahawa manusia itu dilahirkan mengikut fitrah dan ibu bapa yang akan menjadi pencorak kepada tumbusan anak-anak. Perkara ini selaras dengan hadis Nabi yang bermaksud setiap bayi yang dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Majusi atau Nasrani. Hadis riwayat Muslim. Perbezaan Konfusianisme. Jika kita lihat, aspek akhlak atau hubungan Konfusianisme dengan Islam mempunyai persamaan. Namun begitu, membezakan Konfusianisme dengan Islam ialah aspek kepercayaan Tuhan. Konfusianisme tidak mempunyai kepercayaan kepada Tuhan, tetapi lebih kepada mendidik manusia mengenai akhlak, menjadi baik, hidup aman di dunia ini. Hal ini di mana yang dipentingkan ialah setiap manusia perlu berusaha untuk menjadi baik. Dari sudut perbezaan Taoism. Hubungan dalam Taoism lebih bersifat liberal. Liberal di sini bermaksud pemikiran yang mementingkan kebebasan individu. Seseorang itu dibiarkan untuk menjadi apa yang mereka rasa betul. Hal ini disebabkan merasakan seseorang itu lahir secara fitrah semula jadi memang begitu. Oleh itu, hubungan dalam Taoism sangat bertentangan dalam agama Islam. Hal ini di mana agama Islam menekankan jangan sesekali patuh dan tunduk dengan perkara yang tercela atau melakukannya kerana jika dilakukan, ia akan menjadi tabiat yang sukar ditinggalkan. Berbalik kepada konsep dakwah bermakna secara harfiah, menyuruh atau mengajak kepada kebaikan. Hal ini di mana hubungan manusia adalah menegur kesilapan yang terjadi dengan berhikmah, iaitu cara-cara yang telah diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai garis panduan. Dari sudut perbezaan Shinto. Namun begitu, terbalik pula bagi Shinto. Hal ini di mana menekankan juga konsep Tuhan dalam hubungan antara manusia. Hal ini dengan menganggap setiap manusia perlu dihormati kerana wujud kami iaitu Tuhan dalam diri. Dalam agama Islam, manusia adalah manusia, Allah adalah Allah. Hal ini di mana Allah tidak mempunyai di tubuh manusia atau persekitaran alam dan sebagainya. Allah bersifat mukhalafatuhu lil hawadis, bermaksud berbeza dengan ciptaannya iaitu kita, manusia, merupakan ciptaan Allah. Hubungan manusia antara manusia di mana seorang perlu menghormati seseorang kerana disebabkan mempunyai Tuhan dalam diri seseorang bagi Shinto sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Hal ini sekaligus menunjukkan perbezaan bagaimana manusia itu dalam pandangan Shinto berbanding agama Islam. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada rakaman video hari ini adalah setiap agama dan ajaran mempunyai ciri dan keistimewaan tersendiri dan ini bergantung kepada sejauh mana penganut agama tersebut mentaati seluruhan agamanya. Sungguh setiap agama itu mengajak kepada kebaikan, namun perlulah diteliti kembali manakah agama yang benar dan dapat menyelamatkan seseorang di dunia dan di akhirat. Dapat kita simpulkan bahawa ajaran Shinto adalah suatu ajaran yang memupuk keharmonian antara manusia dan sangat menjaga perbuatan manusia agar tidak menyimpang daripada ajarannya. Selain itu, dapat diteliti bahawa Konfusianisme bukanlah satu agama tetapi ajaran ini adalah ajaran falsafah dan moraliti yang menekankan etika kemasyarakatan supaya dapat mencapai keharmonian dalam kehidupan. Konsep 5 hubungan sosial atau 5 hubungan antara manusia iaitu Wulun jelas memaparkan masyarakat Cina mementingkan nilai-nilai murni yang membentuk masyarakat agar hidup saling membantu dan bekerjasama tanpa mengira bangsa. Hubungan manusia antara manusia dalam Taoism ialah untuk mencari semula
kepada sensitiviti kemanusiaan seseorang. Pertama sekali, seseorang memerlukan kepekaan moral terhadap alam semula jadi. Berdasarkan kajian ini, dapat dikatakan bahawa titik keharmonian masyarakat yang berbilang agama tidak dilihat kepada apakah agama anutan seseorang, namun bagaimanakah seseorang itu mengaplikasikan ajaran agamanya dalam menjamin kesejahteraan hidup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.